imam, selai 2 lai 3 lai 9 lebih baru balik rumah, bini dah sound, pahal lambat, ingat ni hotel, mak sound. Abang mengaji baca pun berterabur, sound suami dia. Abang tadi baca dengan imam, abang dengan imam sama je, dah imam pun kena. Ingat tak tahu ke abang dengan imam mesti lepak kedai kopi ni. La ilaha illallah, kita orang mengaji, tak payahlah bang. Tak percaya. Besok pergi masjid, imam ni, malam ni ngaji ke tak? Oh tak dapat mam, malam tadi dah kena sound. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik rumah kena sound lagi. Awal balik tak semayang ke? Tak semayang ke? Tengok mulut orang perempuan, bukan Cyberjaya ni, tempat lain. Tu sebab cakap yang baik-baik. Orang perempuan kena buang dah satu slogan yang dulu-dulu pakai tu. Aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Orang lelaki kalau nak tegur, tegur je. Kita suami, faham? Tegur dengan tegas, tak semestinya garang, tegas. Ingat tak kisah ada satu raja di dekat negara Pasir Berdengung. Dia takut betul dengan permaisuri dia dekat negara Pasir Berdengung. Dia pun panggil semua lelaki dan rakyat jelata dia yang lelaki datang istana. Wahai rakyat beta, siapa yang takut isteri berdiri belah kanan beta. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Dia pandang belah kiri, tengok ada seorang lelaki, nasib baik ada seorang siap peluk tiang lagi. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah turun. Punya berani ni, raja suruh turun. Dia pun turun. Sekarang beritahu, nak dapat tips ni pasal, sekarang ceritalah macam mana cara nak lawan isteri ni. Share lah sikit. Apa pula? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi belah anak? Bini patik lah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya tuan-tuan. Tu yang dia pegang tiang tu. Kita ingatkan tadi dia berani lah. Takut tuan-tuan. Ni cerita je, tak ada dalam kitab tuan-tuan, ni cerita je. Jadi orang lelaki dia sebenarnya, kalau ada satu ayat dalam surah Yasin, orang lelaki kena amalkan. Baca ayat tu. Saya tak boleh bagi sekarang, nanti perempuan tahu ayat tu, nantilah saya bagi kat AJK. Ya? Nanti orang lelaki hafalkan ayat tu, satu ayat tu, pandang isteri, pandang mata, tepat kat dalam mata dia, baca. Saya tak boleh baca ayat tu, nanti dia tahu. Baca ayat tu, kan? Kita baca tu sambil pandang mata dia, InsyaAllah dia dengar cakap kita. Tapi kalau kita pandang tepat, kita baca baru sikit tak habis lagi dia hal, tak jadi. Dia tak jadi, benda tu tak jadi. Dia kena, dia pandang dan dengar sampai habis. Macam tu lah. Ya tuan. Macam anak-anak lah, nak bagi dengar cakap kan. Pertama, kita apa yang kita boleh buat, kita boleh solat hajat buat dalam bilik anak. Buat dalam bilik anak tu, kita ambil duduk dalam gelap, bangun 3/4 malam, pukul 4:30 tu cantik lah tu, 4:30 pagi kita pun solat aja. Lepas tu doa, ya Allah, anak-anak aku ni Allah, keliling anak, doa. Satu lagi yang kita boleh buat, basuh beras. Basuh beras tu maksudnya kita nak masak nasi tu ikut arah tawaf, ikut arah tawaf kan. Sambil-sambil basuh tu kita baca, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu doa dia, ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini, sebut nama dia, kau lembutkanlah hati anakku ini Syamsul Amri bin Ismail seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu basuh kan, ingat tu. Tapi kena yakin. Untuk anak, kalau untuk anak mak mentua boleh cuba. Untuk suami, anak mak mentua pun tak faham. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku ini, sebut nama dia, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi jangan tertinggal perkataan hati dalam doa tu.
Kan, lembutkanlah hati suamiku, terbuanglah hati tu. Kau lembutkanlah suamiku. Kau lembutkanlah suamiku. 40 hari dia basuh boreh tu tuan-tuan. Kan, hari-hari basuh makan. Hari ke-40 balik rumah patah-patah tangan. Assalamualaikum, apa hal pula laki aku? Salah doa apa? Itu jaga-jaga. Tapi satu lagi untuk anak, waktu anak tidur tu kita bangun, kita pergi dekat ubun-ubun dia tu, kita baca, kita selawat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca tu sampai habis. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat. Bisik-bisik je. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Bila kita buat tu, kita sembuskan kat ubun tu. Bila kita hembus, masa tu dikatakan masa orang tidur ni roh tengah merayau tu. Bila kita tiup, kena pula yang tiupan kita tu dekat roh dia tu. Lepas tu roh tu masuk dalam badan dia. Mudah-mudahan lama kelamaan meresap dalam badan dia jadi baik. Kalau mak dia tiup berkerut mata anak tu, makna sampai tu. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata budak tu, maknanya dia tak tahan bau nafas mak dia tu. Tak gosok gigi main tiup, mak bau dia tu kan. Semua tu kan. Gosok gigi dululah. Yang kedua, persetujuan. Maksudnya antara pasangan kalau buat apa juga nak buat, biarlah dapat persetujuan. Biar jangan buat benda yang pasangan tak suka. Itu dia. Contohlah macam anak kan, bukan semua orang suka makan durian. Anak saya ada tak boleh. Tak boleh durian. Tak boleh langsung dah. Ada. So kita tahu benda yang dia tak suka. Macam isteri tak suka, suami tak suka ni, jangan kita buat. Nampak kan? Suami tak suka kita pakai baju tu, jangan pakai baju tu. Jagalah. Suami suka kita pakai baju, tanya, abang suka saya pakai baju apa? Abang suka kau pakai uniform kilang tu, pakai ke? Mak pakai. Seksi pula nampak. Dia pakai. Contoh. Kemudian penghargaan. Banyakkan mengucapkan terima kasih kepada pasangan. Terima kasih lah. Terima kasihlah isteri abang jaga anak-anak macam ni. Abang pun tak terbuat apa yang isteri abang buat ni. Terima kasihlah yang cakap kan. Ya, terima kasihlah. Cakap terima kasih. Orang perempuan terima kasih kat suami tak? Terima kasihlah abang keluar cari rezeki penat-penat, Allah sian abang kerja teruk, Allahu Akbar. Terima kasihlah abang. Terima kasih. Kemudian tips untuk suami isteri yang jangan dibuat. Apa pegangan mak? Jangan suka perli pasangan. Kalau tak sebab mak saya, awak tak ke mana lah. Saya ada. Jangan perli, jangan hina, jangan ungkit. Ungkit jangan. Setiap kali kita ungkit, malaikat padam pahala tu. Saya masak untuk abang setiap hari, pahala masak setiap hari padam. Setiap hari tau, bukan hari tu je. Setiap hari padam. Saya bancuh air kopi, abang nak gula macam ni lah, macam ni. Saya mau bancuh untuk abang, padam. Malaikat pun padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang, padam. Pahala beranak pun kena padam. Mbak tak, jangan ungkit. Cuba tengok orang lelaki, mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni kan? So lepas ni orang perempuan mak, dah banyak dah saya korbankan untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Contoh, jangan sebut. Sebab kalau sebut kan kira ungkit. So dia fikir je. Macam tu. Jangan bandingkan pasangan dengan orang lain. Jangan. Benda tu tak baik untuk hati. Jadi apa yang perlu kita isi dalam rumah tangga? Banyakkan taubat dan istighfar kepada Allah. Banyakkan solat.
Hidupkan Al-Quran dalam rumah. Bangun pagi, kejut suami perempuan, semayang sama-sama. Kalau suami kejut isteri, lagi steady. Ini kadang orang perempuan terbentang lah, dia dah join tim kuliah duha muslimat, dia yang paling baik sekali dalam rumah tu. Bangun pagi, ambil wuduk, semayang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sorak masuk syurga. Lepas bagi salam, dia pun lap muka tengok suami atas katil. Neraka lah orang tua ni, apa sedapnya kau. Kejut suami solat sesama. Abang bangunlah solat. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Ada kan? Semayang sama-sama. Nampak? Bangun. Hidupkan. Bila bangun, dia solat sama-sama. Hidupkan bacaan Al-Quran tu dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Semayang sama-sama. Lepas tu doa Allah. Doa suami pula sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bini yang belakang nak mampu yang belakang tu. Tak apalah. Dia terdengar pula imam doa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, wajhaka karimah, tarik ada macam tu. Dia pun baca macam tu, bahasa Melayu. Ya Allah, Kau berikan aku, ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Isteri kat belakang, amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin. Makbul tuan-tuan. Jadi orang perempuan kalau dengar doa suami tu, dengar betul. Mana yang tak jelas tu, kuat sikit. Macam tu. Lepas tu suami nak tegur isteri dalam doa. Sebab nak tegur depan-depan, bukan takut isteri, isteri menakutkan. Ya Allah, isteri kat belakang, Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri pun mana apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut, tetap menyaut. Itu masalah. Kemudian saling memaafkan. Tak ada siapa tak buat salah, tapi kita minta maaf, kita maafkan. Abang minta maaf, yalah, tak apa, abang pun sama, abang minta maaf juga. Isteri pun, yalah, yang pun minta maaf, yang banyak buat salah. Saling minta maaf dan memaafkan. Dan doa. 7 paksi, sikit lagi. 7 paksi pembinaan rumah tangga menuju syurga, nak mengintai syurga tadi. Pertama, didirikan atas landasan ibadah. Macam mana nak dapat? Niat kerana Allah. Ni kahwin pun tanya, kenapa nak kahwin? Mak bising je. Memang tu kau jawab, mak memang bising. Daripada dulu, bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila kau nak beranak? Dah beranak, lelaki nak kau. Bila pengen nak perempuan? Dapat nak perempuan, beranak kau jawab kau. Salah pula beranak tu dah. Yang sama, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah. Kenapa kau nak kahwin? Geram tengok perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa bila imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, saya kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Macam tu. Yang faham-faham lah, yang tak faham sudah lah. Macam tu. Tajuk tu sangat sensitif untuk dihurai panjang. Cukup sekadar itu je. Tapi belum tentu lepeh tuan-tuan. Ni bagi tips je. Kemudian keduanya, wujudkan penghayatan nilai-nilai Islam. Sembahyang sama-sama, mengaji sama-sama,
pergi majlis ilmu sama-sama, kan? Tengok kan ramai datang malam ni, kan? Sini memang saya dapat tahu memang subuh pun macam ni ramai. Subuh macam Jumaat sini saya dengar. Dengan ramai yang terperanjat tu tak ada lah tu dah. Kepada yang baru hari pertama datang, saya ucapkan selamat datang. Inilah dia, sangat selesa. Bayangkan, ini masjid yang open air. Kapet dia tabal, sujud tabanam muka. Kalau lama imam sujud, pakat lalap lah tadi. Jadi datang ramai-ramai. Kan? Setiap malam ada guru mengajar. Malahan guru takmir yang mengajar di sini setiap malam lebih mendalam jauh ilmunya daripada Syamsul Debat. Betul. Jangan tak datang. Datang. Kemudian biasakan diri tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam. Makna jadang rumah tangga tolong menolong, bantu membantu. Itu kerja engkau lah. Salah. Kerjasama. Kemudian memiliki keperluan yang mencukupi, cari usaha, cari rezeki, menghindari perkara-perkara tidak sesuai dengan kehidupan Islam. Pagi kita anjurkan solat berjemaah keluarga. Kita dah mati masuk dalam kubur, anak-anak bincang dengan isteri dia, yang apa dia, esok kita solat subuh berjemaah nak. Apa hal abang ni tiba-tiba arwah dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal. Kita pun buat. Mengalir tak pahala untuk ayah? Mengalir. Bang, petang besok kita karaoke Kenapalah arwah ni dulu tiap hari Jumaat petang memang itulah kau jual. Tak pasal tuan-tuan. Jangan bagi saham yang tak elok tuan-tuan. Saham biar saham yang baik-baik. Menghalang keluarga daripada pengaruh dan juga benda-benda yang buruk. Dan juga lindungi lindungi keluarga dengan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, manusia secara fitrahnya ingin bercinta, berkasih sayang. Tetapi kasih sayang semata-mata tak cukup untuk mempertahankan kehamilan rumah tangga, terutamanya bila pasangan sudah jemu dan mula berubah. Maka apakah kita sudah tersilap memilih pasangan? Maka itu kita melihat, haruskah rumah tangga berakhir dengan hilangnya cinta? Dan setelah itu, mampukah kita mengintai syurga daripada tirai rumah tangga? Soalannya. Maka perkongsian malam ini sebenarnya mengajak kita untuk membetulkan sikap dan cara pandang terhadap perkahwinan, di mana matlamat utama adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini memberi pertimbangan bagaimana kita harus mengemudi bahtera sehingga akhirnya kita mencapai matlamat perkahwinan yang sering disebut-sebut, yakni syurga Allah yang diidam-idamkan. Jadi saya faham renungan itu, cara pandang itu saya faham. Maknanya saya tidak boleh melanjutkan ceramah saya. Kalau tidak, bimbang berlaku malah petaka uang dan sebagainya. Nampak dah berkali-kali tempat duduk tu faham macam tu. InsyaAllah ada banyak lagi nak saya kongsikan, maknanya kena panggil lagi. Jadi tuan-tuan dan muslimin, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, pihak jamaah agama Islam menjemput, rasa nak junjung. Itu saja pada saya, sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan tu diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sahur bawa balik kan, tu kena beritahu.